muda bangkit bertempur, mengejar cita-cita luhur demi negara yang ku sanjung. Semangat erat di dalam jiwa, rasa cinta marak membara. Walau beza bangsa agama, kita tetap satu negara. Ya Irfan, malam ni siapa yang nak lead? I nak lead ke you nak lead? Oh, itu ada kaitan betul dengan perbincangan kita malam ni. Betul. Jadi siapa nak lead malam ni? You lead ke? I lead? Ya, biarlah orang yang sebenar yang akan lead. Jadi kita harapkan Yang Berhormat Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan, Menteri Belia dan Sukan, dan Yang Berhormat Senator Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal, Timbalan Menteri Belia dan Sukan, yang akan benar-benar lead Kementerian Belia dan Sukan. Dan kita ada cakap ni tentang ada kaitan dengan belia. Betul. Malam ini kita bersama dengan pemimpin muda masa depan negara yang akan menggantikan seluruh tampuk pimpinan negara, dan mereka ini dah dilatih sepanjang hampir setahun mana ada kohort daripada tier pertama, tier kedua dan ketiga, dan perkara-perkara itu bersabit dengan program Malaysia Future Leader School di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Sebutannya lokek nak sebut susah. Betul. Dari segi singkatannya MFLS. Tergeliat lidah. Berapa kali tadi kita rehearse, masih tak betul juga. Jadi apa pun MLFS. Betul. MFLS. MFLS sampai ke udara pun masih tak betul lagi. Apa pun kita nak perbetulkan, kita nak bercakap tentang ikon muda program Malaysia Future Leader School MFLS ni. Jadi ikon, ramai orang sebut ikon. Salah. Kita betulkan yang sebetulnya sebutannya adalah ikon. Jadi malam ni kita nak mengangkat ikon tu sendiri. Ada sebelah saya. Perkenalkan Irfan. Bersama dengan kita di sebelah Suhaimi, saudara Nick Alif Kisti, Ahmad Kazafi, peserta MFLS tier ketiga, dan di sebelah kanan saya yang berbahagia Encik Ahmad Syukri Adnan, Ketua Penolong Pengarah Kluster Kepimpinan Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan I-Lead. Bukan you-lead saya. Jadi I-Lead. Jadi nama baru bagi cawangan latihan khas CLK, iaitu jabatan baru yang ditubuhkan di bawah Kementerian Belia dan Sukan yang diamanahkan untuk merangka dan melaksanakan program pemerkasaan anak muda susulan pemansuhan Biro Tata Negara. Ini cukup dekat hati saya. Cukup dekat juga dengan Encik Ahmad. Saya pernah terlibat. Pernah terlibat dengan lagunya yang memang boleh menusuk kalbu, menitis air mata. Cuba Irfan dengar. Dan penjenamaan semula program latihan khidmat negara. Jadi dua program dah dihapuskan. Kita harap dapat dikembalikan pada kali ini. Namun digantikan pula dengan Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan I-Lead ini. Betul. Jadi sedikit latar belakangnya. Okey, terima kasih Saudara Suhaimi. Kalau dapat saya gambarkan seperti yang disebut tadi lah, yang kata dekat dengan di hati dan sebagainya tentang program. Saya katakan Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan atau ringkasnya I-Lead, Institute of Leadership Excellence and Development. So I-Lead, yang kata sebut you lead, I lead dan sebagainya tadi, dia adalah satu selepas pemansuhan BTN, Biro Tata Negara, dan juga JLKN itu sendiri, Jabatan Latihan Khidmat Negara. So ditubuhkan satu institut latihan di bawah Kementerian Belia dan Sukan untuk melaksanakan program-program khasnya untuk pelaksanaan program-program belia lah. Dan buat masa ini antara program utama yang dilangsungkan di bawah I-Lead itu sendiri adalah Sekolah Pemimpin Masa Hadapan Malaysia, ataupun yang disebut tadi tu MFLS, Malaysia Future Leader School. MFLS. Nak dapat dia punya momentum juga kan, MFLS. So Malaysia Future Leader Schools, dan juga program buku negara, itu antara yang dilaksanakan di bawah I-Lead itu sendiri. Malam ni kita bicara tentang MFLS. Apa beza je antara MFLS dengan khidmat negara dan juga BTN? Sebab kalau khidmat negara tu dia nampak image ketenteraan dengan baju selorengnya, dengan aktiviti lasaknya. MFLS ni saya lihat kalau daripada bacaan umum lebih pada diplomat, dididik dengan jati diri, kemudian ada aktiviti-aktiviti yang meribatkan hubungan antarabangsa. Mungkin Cik Syukri boleh kalau saya dapat gambarkan, kita ada 5 elemen utama lah. Kalau MFLS itu sendiri ada 5 elemen utama. Itu antaranya diletakkan dalam segi elemen kepimpinan, kenegaraan, pembentukan watak dan jati diri, ataupun K yang ketiga lah. Kalau kepimpinan, kenegaraan, K yang kedua, K yang ketiga karakter lah, pembentukan watak dan jati diri, kesukarelawanan dan juga keusahawanan. So 5 elemen inilah kita gerakkan untuk menggerakkan program MFLS itu sendiri. Dia ada beberapa tier, nanti mungkin kita boleh bincangkan juga nanti. Cuma di bawah tambahan next itu kita tambah lagi 2 elemen, tier yang ketiga itu sendiri. So
Okey, jadi menarik latar belakangnya dengan penghapusan dua program terdahulu dan untuk Arif sendiri macam mana? Bila dah berada dalam pada peringkat awal mungkin rasa takut, tapi bila dah menyertai dah konvo pun kiranya hari besar. Jadi macam mana agaknya? Bagi saya program ni macam sangatlah relevan. Macam berbanding macam saya pernah pergi banyak sangat camp. Camp sebelum ni macam program ni macam hampir sama. Macam program ni buat ni and program lain pun buat ni. Tapi program FLS ni dia macam ada satu kelainan. Ada betul-betul kelainan di mana program lain tak ada. Apa dia? So macam antara kelainan dia macam yang kita lihat bagaimana mereka pemuda-pemuda ini dilatih. Anak-anak muda ini dilatih sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang berpotensi. Mereka bukan dilayan seperti kanak-kanak yang biasa. Mereka dianggap seperti, kami sendiri dianggap seperti orang yang dewasa, orang yang berfikiran matang. Jadi bagi kami sendiri belia untuk mendapat peluang seperti ini dan layanan yang baik seperti ini, kami berasa macam ia adalah program yang sangat baik. Layanan yang baik ataupun layanan yang menekankan, sebab adik-adik masih lagi 17 tahun ke bawah kan, dengan expectation yang agak tinggi. Macam mana Alif berhadapan dengan situasi itu? Bagi saya dia tidak menekankan sebab programnya memang dibentuk secara umumnya untuk kita cater kepada semua orang. Macam dia menyentuh pasal keusahawanan, kepimpinan sendiri and korporat, syarikat-syarikat besar and jati diri. So, semua ni memang different karakter, pelbagai orang akan ada minat dia sendiri. And mungkin daripada elemen-elemen ni akan ada yang kena dengan minat mereka. Alif, dah grad dah, jangan takut. Cakap je apa yang tak best tu, cakap je. Ada yang tak best tak? Bagi saya macam apa yang kurang best lah. Macam kurang baik bagi saya cuma minat terhadap beberapa elemen-elemen tu saja. Program mana yang rasa memang macam you tak best? Bagi saya macam saya sendiri, saya kurang terlibat dalam kesukarelawanan. So saya memang kurang minat pada benda tu. Berbeza. Irfan paling suka dengan kesukarelawanan. Setiap minggu ada aktiviti. Okay. Dan sebelum terlupa Irfan, Alif adalah pelajar terbaik SPM. 11A. 11A plus. Jadi tahniah dan syabas. Alhamdulillah. Jadi ini sisipan-sisipan keberhasilan itu. Future leaders kita. Ya. Dan macam mana Encik Syukri sebutkan tadi mana bagaimana MFLS tu untuk kita cater berbagai sektor belia, anak muda dan termasuk juga komposisi kaum yang berbeza macam MFLS create ataupun bentuk program untuk berhadapan dengan belia-belia dan pelajar seperti ini. Alright. Kita meletakkan dari segi pelaksanaan program itu sendiri. Kalau boleh saya buat dia punya kata orang latar belakang bagaimana munculnya MFLS itu sendirilah. Initiate idenya adalah dari mantan yang Perdana Menteri kita Tun Mahathir sendiri, yang mana dijemput setiap kali ke Japan Future Leader School, dan dia melihat bahawa perlu juga di tanah air kita, negara kita Malaysia ini menyediakan satu platform untuk melahirkan pemimpin masa hadapan. Itu ya, sekolah pemimpin masa hadapan itu sendiri. Jadi bila kata kita tentang menyantuni pelbagai latar masyarakat dan sebagainya, dalam program kita juga kita menyantuni pelbagai latar masyarakat yang dijemput dah hadir ini. Ada beberapa level ataupun tier dalam pelaksanaan program kita ni, tier 1, 2 dan 3, yang mana pemilihan di peringkat sekolah, kemudian dibawa ke peringkat pusat latihan kita 10 hari tier yang kedua, dan ini kohort yang pertama untuk tier yang ketiga lah, Alif ini. Jadi mereka ini dipilih daripada pelbagai sekolah. Ada sekolah conforming untuk menyantuni daripada kaum Cina dan sebagainya, dan juga pelbagai sekolah-sekolah lain, sekolah harian, SBP, MRC, MRA, dan kita berkolaborasi sangat erat bersama dengan Kementerian Pendidikan KPM itu sendirilah. Jadi pelajar-pelajar yang dipilih di peringkat sekolah-sekolah ini dihantar di program-program kita, dan seringan-seringan melalui program inilah yang kita katakan kita nak melahirkan pemimpin yang terbaik. Dan sepanjang tier 1, 2 dan 3, 5 elemen ni diterapkan. 5 elemen diterap, dan the best thing tentang tier yang ketiga ni kita add on lagi 2 elemen, iaitu elemen komunikasi dan juga pengantarbangsaan. Dan masanya lebih panjang daripada tier yang kedua tadi lah. Kalau tier 2 tadi dalam lingkungan 10 hari di pusat latihan kita di Kem Kawasan Negara, tier yang ketiga ini dia lebih panjang, hampir dekat nearly tu 2 bulan lah, hampir dia 1.5 begitu, dan melibatkan pelbagai latar dan juga pelbagai pengisian yang berbeza daripada tier yang kedua itu sendiri lah. Jadi syabas dan tahniah kepada mereka yang dah pun berjaya hari ini, dah grad, jadi dah pun berjaya melempasi halangan-halangan, cabaran-cabaran, tekanan-tekanan dari Irfan tadi. Jadi apa pun sebenarnya ya, mungkin ini ada ketikanya ia berkaitan dengan dasar polisi. Itu saya tak nak tanya pada Cik Syukri.
Saya nak tanya pada orang muda ni sendiri. Okey. Rasa program, sebab kadang-kadang program ni ada kaitan dengan politik juga, ya. Bertukar politik, maka program baru diperkenalkan. Tapi kita menolak soal politik. Kita melihat soal keberkesanan program itu sendiri, camp ini sendiri. Bagi Alif, perlu atau tidak program ini diteruskan? Bagi saya memang saya sangat setuju kalau program ini diteruskan. Sebab apa? Dia tak ada, memang kita menyentuh pasal politik, tapi tak ada tendensi pada sesiapa. So macam kita menerangkan sebagai contoh fahaman-fahaman kita contoh komunisme, kapitalisme, so semua ni diterangkan pada kami, namun tidak ada pemberat kepada sesiapa di waktu penerangan itu. So, macam kami tahu apa kebaikan komunisme itu sendiri, kami tahu apa keburukan dia sendiri. So macam dua bad side and good side pasal satu ideologi tu kami faham. So tak ada apa berat kat sesiapa. So macam program ni dia akan secara tidak langsung membentuk anak muda yang berfikir secara neutral dan menirim pandangan semua orang. Okey, so lepas mengetahui kapitalisme, sosialisme, komunisme, apakah kesimpulan Alif? Sebagai pendebat kan mungkin saya boleh uji sikit di sini tentang apakah kesimpulan yang terbaik untuk Malaysia, khususnya belia? Bagi saya yang terbaik adalah dengan menggabungkan semua benda. Mungkin kita nampak komunisme timbul, ada setengah pihak nampak ia buruk. Ada setengah pihak nampak kapitalisme buruk. Sosialisme ada juga yang nampak buruk. Tapi kita ambil apa? Kita ambil yang terbaik daripada fahaman-fahaman ini, cara-cara ini kita gabungkan. Sebab kita bukan nak menjadi ekstremis kepada satu fahaman saja. Kita mahu semua diraikan dan kebaikan-kebaikan itu kita ambil monopoli semua tanpa kita meminggirkan sesiapa pun. Masih. So setelah mendengar itu Syahmi rasa macam mana? MFLS ni boleh teruskan ke atau perlu diubah? Saya masih perlukan, sebab saya tak nampak dan saya belum pernah rasa PLKN pun saya tak rasa. Kita rasa masa BTN itu sendiri. Jadi mungkin pendekatannya berbeza, kesan dia, objektifnya mungkin berbeza. Jadi bagi saya nak BTN itu dikembalikan. Saya tak tahu bagi Cik Syukri. Cik Syukri pun saya rasa sezaman dengan saya. Kan? Jadi macam mana Cik Syukri? Kelainan antara PLKN, MFLS ni, kemudian dengan BTN itu sendiri. Dari segi silibusnya, pendekatannya, approachnya, pemilihan pesertanya. Okey, kalau kita katakan dari segi pemilihan peserta, again seperti yang saya nyatakan tadilah, pemilihannya kita anggap dia berkolaborasi dengan KPM tadi. Kalau nanti yang pertama tadi di peringkat ini kita gambarkanlah, katalah kita ada jutaan pelajar-pelajar yang terbaik antara 15 ke 17 tahun. So, saringan di peringkat awalnya adalah untuk yang pertama ini adalah dalam 600,000 begitu. Kemudian mereka ini disaringkan di peringkat sekolah. Kemudian saringan seterusnya untuk yang dihantar ke camp untuk latihan yang kedua ataupun tier yang kedua ini dalam 30,000 begitu. So mereka ini kita hantar untuk menghadiri latihan 10 hari yang saya sebutkan tadi di camp wawasan negara kita tadi. Dan kemudian out of daripada itu, in fact untuk tahun lepas saja kita ada, sehingga kohort yang terakhir kita, kohort yang ke-15 pada tahun 2019, kita ada nearly dalam 27,778 orang. 27,778. Cantik, number tu cantik yang kita latih. Dan daripada 27,778 itu, yang terpilih untuk ke tier yang ketiga ini adalah saudara yang saudara Alif ada bersama dengan kita hari ini adalah 250 yang terbaik. Next selepas ini untuk tier yang ketiga, selepas habis ini kita akan buat ialah postmortem dapatan semula, kata orang pasca nilai balik apakah dapatan ini untuk next persediaan kita untuk tier 3 yang seterusnya dia. Walau bagaimanapun untuk tier yang kedua dah berlangsung sekarang ini, terus berjalan untuk kohort yang seterusnya untuk tier yang kedua itu sendiri. Kita nak ke komersial terus. Kita berehat dulu dan kembali. Lepas ni kita nak menghangatkan lagi, kita nak nilai tentang elemen-elemen yang ada. Tadi kesukarelawanan dia tak suka, ya, Alif tak suka, jadi mungkin akan ada orang kata perubahan selepas ini, ya. Jadi kita kembali selepas ini dalam Darah Muda, jangan ke mana-mana. Masih bersama dengan kami, Irfan Syuhaimi. Irfan Syuhaimi. Jadi kembali dalam Darah Muda dan kita masih bercakap lagi mengenai Ikon Muda Program Malaysian Future Leaders School MFLS yang dah pun hari ini merupakan hari terakhir dan kita pasti perjalanan untuk program ini akan diteruskan kerana kesan-kesan positif tu nampak, ya. Dan secara draftnya kita melihat jadual ada di tangan saya ni, dikongsikan oleh Encik Mas Syukri, memang penuh padat dan keseluruhan 5 elemen
tambah 2 elemen, ada 7 elemen. Betul. Penambahbaikan mungkin akan dibuat dalam proses postmortem selepas ini. Betul. Jadi Setuju. untuk mengkaji semula, kepimpinan itu saya rasa penting, komunikasi di kalangan belia itu juga penting. Setuju. Ya, pembentukan karakter, keusahawanan. Ya, walaupun sekarang ni kerajaan melihat keusahawanan itu penting, Alif ya. Jadi mungkin dari segi pendekatan, approach itu sendiri akan ditambah baik. Betul. Seperti yang disebut oleh saudara Suhaimi tadilah, dari segi persediaan awal, kerana kita katakan ini adalah kali pertama kita laksanakan khasnya untuk tier yang ketiga ini, dan in fact dalam pengisian kita untuk modul-modul tier yang ketiga, khasnya kita bercakap tentang tier yang ketiga inilah yang baru dilalui oleh saudara ni Alif Kisti itu sendiri. Kita melalui beberapa siri bengkel bersama dengan korporat, bersama dengan agensi rakan kolaborasi strategik korporat, swasta, NGO. Apa sebenarnya yang terbaik untuk kita menyediakan platform untuk anak muda itu sendiri. Lantaran itulah berasaskan pada 5 tadi, ada nilai tambahnya supaya kita tambah nilai dengan antarbangsaan dan juga elemen keusahawanan. Saya tambah sikit sebelum tu, yang Nik Alif kata tadi tentang kesukarelawanan, tak suka dan sebagainya. That's why kita letak 7 itu tadi. Kerana dalam kalangan anak muda ini nak menyantuni semua dia Agak berbeza. suka. Ada orang suka debate, ada orang tak suka debate, ada ni. Dan kita melihat ini bila dia berada di pusat latihan kita di IYC lah, khasnya untuk tier yang ketiga ini. Jadi bila 7 itu akan adalah yang terkena dan sebagainya. Jadi Okey, tapi dalam aspek kenegaraan sekarang ni, kalau kita melihat semangat patriotisme itu sendiri penting, perpaduan itu penting. Setuju. Kalau saya katakan daripada peringkat awal perbincangan kita belum sampai tahap kepada perpaduan, tapi ditangkis oleh Alif sendiri bahawa perpaduan itu sebenarnya dah ada, walaupun saya kata tak ada. Jadi perdebatan itu berlaku. Jadi dalam konteks elemen-elemen ini, Alif melihat sendiri kan, elemen mana yang orang belia perlu sangat, dan pihak perkara ini, pihak camp sendiri yang perlu terus memperkasakan elemen-elemen ini. Elemen yang mana? Bagi saya, khususnya kenegaraan. Sebab apa, masyarakat negara kita ni dia ada satu masalah di mana mereka ingin berjuang pada diri sendiri. Mereka tidak rasa kepentingan untuk berjuang, berbakti kepada negara. So ini sebenarnya satu masalah yang besar. Sebab apa, mungkin ada potensi-potensi ini yang lari ke negara lain. Mereka tidak ingin berjuang kepada negara. Mungkin mereka melakukan bisnes di negara kita. Namun manfaat itu, saham itu banyak pergi ke negara luar. So mereka nampak benda itu sebagai perkara kecil, tapi bagi sebenarnya itu merimpak yang besar kepada negara. Walaupun itu hanya perasaan kecil yang ingin memperoleh manfaat, tapi apa yang mereka buat itu sebenarnya telah memberikan secara tidak langsung, menunjukkan kecintaan mereka kepada negara agak kurang daripada sepatutnya. Dan jika kita perkasakan lagi elemen kenegaraan ini, pasti segala benda yang mereka lakukan akan ingin memberikan manfaat kepada negara, walaupun apa sektor sekalipun, walaupun dia adalah politician, walaupun dia orang ekonomi, walaupun dia orang yang melibatkan dalam sosial, NGO, mereka tetap akan ingin memberikan manfaat kepada negara. So elemen kenegaraan ini jika diterapkan kepada anak-anak muda secara tak langsung, setiap tahun jika kita terapkan, dan setiap tahun berapa ribu-ribu orang ni dapat, dan secara tidak langsung semuanya akan jadi cinta akan negara. Okey. Itu kita dapat proses. So, maknanya tak bersetuju dengan kenyataan Suhaimi, mana perpaduan yang tak ada menyebabkan kecintaan negara berkurang, so akhirnya mereka lari keluar. Actually masalahnya bukan kita tak ada perpaduan. So perpaduan tu masih ada. Perpaduan tu ada. Cuma kita hanya melihat kepada berita-berita buruk. Cuma kita harus macam tak boleh menjadikan berita-berita buruk sebagai satu fokus. Satu fokus tambahan. Baik, Mas Alif, ini satu kemahiran debat yang sangat baik, dan saya difahamkan bahawa oleh Cik Syukri juga tadi, mereka ni dibawa masuk dalam Dewan Persidangan Parlimen, mereka bersidang sebagai ahli parlimen, dan mereka juga bersidang untuk Modern United Nations. Mungkin boleh kongsikan sedikit tentang proses itu dan bagaimana benda itu boleh menyumbang kepada kemahiran mereka. baik, Okey, sebelum tu. Okey, kita terpaksa mencelah. Ada pemanggil lama di talian. Okey, hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Saya Aziz. Okey, silakan soalan atau pandangan ringkas dan padat. Ya, saya Aziz dari Driving Channel membuat soalan kepada anak muda. Okey. Soalan dia, apa harapan anak muda untuk membina negara bangsa? Itu saja. Kami kurang jelas, Cik Aziz. Soalan saya, Ya. apa harapan anak muda Apa harapan anak muda? membina negara bangsa? Oh, okey. Baik. Terima kasih, Cik Aziz. Daripada Beijing tadi. Jadi, apa harapan anak muda untuk membina negara bangsa? Bagi saya,
seperti yang saya cakap sebelum ni, elemen-elemen kenegaraan tu yang pertama penting, sudah pasti. So bila mereka sudah membesar, mereka merasakan mereka perlu juga memberi kepada rakyat kenegaraan itu. So untuk media negara bangsa ini kita anggap sebagai identiti. Mana kita nak Malaysia punya identiti yang sepatutnya. Even orang Cina merasakan mereka adalah Malaysia. Orang India merasakan diri mereka orang Malaysia. Siapa pun yang datang mereka merasakan diri mereka orang Malaysia. So bagi kami, jika kami diberi peluang platform yang baik, kami diberi peluang mengikut kemampuan kami. Mungkin ada pihak yang menganggap kami tidak mampu melakukan banyak benda, ada limitasi. Tapi jika diberi peluang pada platform yang betul, mungkin kami akan dapat membantu memperkasakan perpaduan itu sendiri. Walaupun di peringkat sekolah, kami tidak punya masalah banyak tentang perpaduan. Kami bersahabat dengan tu semua. Kami semua satu identiti. Namun itu sebenarnya keluar pada isu, bila keluar sekolah ia menjadi isu lain. So platform-platform yang mungkin disediakan dapat membantu kami memilih satu identiti yang baik juga dengan masa. Jadi kayu arasnya, kayu ukurnya adalah tentang kenegaraan, dan di dalam kenegaraan itu Encik Syukri pembinaan karakter, komunikasi, itu antara elemen-elemen yang juga perlu dikekalkan. Sebab kita kadang-kadang kurang dari segi aspek komunikasi antar kaum. Pembinaan karakter, engkau-engkau, aku-aku. Ya. Dari segi kepimpinan juga itu sekarang seolah-olah ada satu pertelagahan untuk memimpin, dan dari aspek keusahawanan dan kesukaran saya boleh meletakkan aspek yang terkemudian. Tapi aspek kepimpinan, komunikasi, karakter ini juga sesuatu yang cukup penting dalam keadaan situasi semasa negara. Betul. Saya setuju dengan apa yang disebut tadi oleh Saudara Sulaiman tadi. Bila kita bercakap soal karakter, pembangunan watak dan jati diri atau karakter itu sendiri, itu sebab instil utama yang kita letakkan di dalam MFLS itu sendiri adalah tentang nilai. Kita nak membentuk nilai jati diri, kita nak membentuk nilai sayang, cintakan negara tanah Malaysia macam disebut oleh Saudara Ali sebentar tadi. Dan input kenegaraan itu kita instil masuk melalui dia faham semangat kenegaraan, dia faham semangat perlembagaan, dia faham tentang rukun negara dan sebagainya. Faham tentang demokrasi. Dia tahu ini adalah negara kita Malaysia dan apa cara pun kita perlu pertahankan tanah air kita Malaysia ini. Dan kemudian kalau dia hanya faham, dan kita memahami anak muda hari ini dia gadget. So komunikasi terus bersemuka ni dah semakin kurang. Jadi lantaran kerana itulah kita buat elemen komunikasi, let dia bercakap dan jadi orang semula. Berkomunikasi, sampaikan. Kerana yang hadir ni you are the future leader. Tapi kalau you pandai hanya duduk diam seorang, tapi suka tak untuk melentur kembali? Mereka memang seperti yang dikatakan bahawa generasi yang gadget. Jadi untuk create kembali generasi yang face to face, dua hala. Suka tak dalam kelompok 27,778 orang ini? Satu cabaran juga sebenarnya. It's like macam yang saya suka baca Arif kata tadi, kesukarelawan. Sebab dalam elemen kesukarelawanan, kita bekerjasama erat dengan MyCorps, dia orang kena berjumpa dengan orang, buat fundraising, dia kena berjumpa. Dan ini anak muda yang dia suka gadget, suka ni, dan nak kena jumpa dan nak boleh tak bantu kami, kita nak buat untuk save the nation, selamatkan negara, selamatkan haiwan dan sebagainya. Jadi bila berjumpa tu, dan baru dia realise macam kita dah lama tinggalkan benda ni. Berjumpa, bersemuka, bercakap, meluahkan pandangan secara intelektual dan juga secara ilmiah tu sendiri. So perkara-perkara ini yang kita didik, lentur mereka supaya mereka dapat sesuatu untuk mereka kongsikan. Irfan, apa harapan Irfan bila melihat program ini? Sebab Irfan boleh diletakkan dalam generasi yang sama. Kita mendengar pula. Boleh tanya juga dekat Irfan. Memang harapan saya kalau kita masuk dalam MFLS ni, bila dapat peluang bukan sahaja bertemu dengan belia seusia, tetapi juga bertemu dengan membincangkan tentang isu-isu nasional dan isu-isu internasional antarabangsa. Itu sangat penting. Jadi selepas ini kita harapkan komunikasi itu bukan sekadar memberikan dalam ekspresi negara, demokrasi negara, tapi memberikan ekspresi tentang Malaysia di luar negara. Okey. Jadi di kesempatan ini juga satu platform diberikan, satu kesempatan diberikan kepada Alif. Kalaulah Alif diberikan peluang untuk menukar lanskap Malaysia ni, ya, ini secara metaforanya lanskap Malaysia ni, bagaimana agaknya rupa Malaysia yang diharapkan oleh generasi Alif itu sendiri? Satu landscape yang saya akan bentuk mungkin secara tak langsungnya semua adalah satu identiti. Itu sudah pasti. Sebab apa? Permasalahan mungkin yang dikatakan tadi, perpaduan yang berbeza. Yang ni mungkin rasa mereka rendah, yang ni mungkin rasa mereka lebih tinggi. Kita nak hapuskan stigma itu dan merasakan semua pihak harus bersuara. Kerana apa? Mungkin pemikiran pemimpin lebih tinggi daripada rakyat. Ada orang kata sebab benda ni satu stigma yang mungkin buruk, ada buruknya. Dan bila pemimpin sendiri merasakan diri mereka
bersama dengan rakyat, secara tak langsung itu membentuk satu hubungan yang baik. Social contract di mana rakyat akan berkhidmat untuk pemimpin juga dan pemimpin juga berkhidmat untuk rakyat. So semua akan merasakan mereka satu identiti serumpun. So kita permasalahannya apabila pemimpin terlampau rasa mereka di atas, kita bukan masalah. Ada mungkin sesetengah yang permasalahan pemimpin berada tinggi di bawah. Itu permasalahan berbeza. Mungkin jika pemimpin dan rakyat semua merasakan mereka sama taraf, rakyat yang berpendidikan tinggi mendikari pemimpin, mereka letakkan mereka sama taraf, itu akan membentuk Malaysia yang lebih baik sebab manfaat semua akan mempunyai manfaat tanpa apa-apa perbezaan. Syabas betul. hebat. Syabas. Ini antara pelapis yang wajar kita jaga. Betul. Dan disuntik lagi dengan elemen-elemen yang dibimbing oleh pihak-pihak yang betul-betul mahukan generasi muda berada di platformnya. Inilah masa yang tepat. Betul, terima kasih banyak Cik Alif bersama dengan kami Darah Muda daripada awal sehingga akhir konsisten membuka ruang kepada belia, pelajar-pelajar untuk terlibat dan menggalakkan supaya pihak ibu bapa dan sekolah juga menggalakkan penyertaan. Dan juga terima kasih kepada Alif, walaupun ada banyak pandangan beliau yang saya tak setuju, tapi kita boleh bincang. Kita akan buka gelanggang. Kita akan buka gelanggang. Dan untuk 27,778 alumni, ya, walaupun ada yang dah tak mengikuti tier kedua, ketiga, tapi ada tanggungjawab yang tergalas di bahu anda kerana anda merupakan alumni dalam MFLS ini. Ya, jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Ini bukan pengakhiran untuk kita bercakap tentang MFLS ini kerana pasti ada kesinambungannya selepas ini. Dengan itu daripada saya, Assalamualaikum. Jumpa lagi.